Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah merahmati dan memberkati majlis kita pada malam ini, pada pagi ini. Malam. Astaghfirullahaladzim. Bukan, saya tak boleh tengok. Tatuk lah Ada kita auto-post saya tak boleh ustaz. Masya Allah. Semoga Allah memberkati kuliah kita pada pagi ini. Walaupun ada tuan kepala ustaz tu. Saya dengan penuh takzim menyerahkan kepada Ahmad Ustaz. Tafadhal mashkurah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak teruskan ayat 55 suratul Baqarah. Pada pertemuan yang lalu kita dapati bahawa ada banyak perbuatan-perbuatan yang melampau, kategori yang melampau yang ditunjukkan oleh pemimpin-pemimpin Bani Israel. Terutamanya layanan mereka terhadap Nabi dan Rasul. Dan dalam kisah ini, Nabi Musa. So, Allah Subhanahu Wa Taala memperingatkan kepada mereka, cuba kamu ingat apa yang kamu cakap pada Musa. Apa yang kamu katakan, hai Musa, ya Musa, lan nu'mina lak. Kami tak akan percaya apa yang kau katakan. Kami tak mau ikut arahan kamu. Boleh jadi engkau pandai-pandai menyuruh kami bunuh diri dengan tujuan konon-konon itu datang daripada Tuhan, sedangkan itu datang daripada dirimu sendiri. Lalu apa yang diorang nak? Hatta narallaha jahrah. Sehingga kami sendiri nampak Tuhan secara terang-terangan dan kami sendiri dengar perintah itu datang dari Tuhan. Gitu perangai Bani Israel. So dia nak dengar sendiri perintah itu datang daripada Tuhan sebab dia kata engkau kan pandai boleh bercakap dengan Tuhan, takkan kami pun tak boleh. Mereka tetap tak puas hati. Dahlah turun Taurat dan tidak menanggap itu sebagai apa? Kalimah-kalimah dari Allah. Kan diberi betis nak peha. So ini bentuk-bentuk kedegilan mereka. Mereka tidak memadai hanya melihat kitab Taurat saja, tapi mereka nak lihat sendiri Allah dengan mata kepala mereka. Dan menariknya, musyrikin Mekah pun macam tu. Kan tak kala mereka minta dengan Nabi, kalau betul ada kehidupan selepas kematian, hidup kembali, cuba hidupkan balik mak bapak kami. In kuntum shadiqin, kalau betul apa yang kau cakap tu, cuba hidupkan bapak kami yang dah meninggal tu. So permintaannya sama je, lebih kurang. Dan sama juga macam kita sekarang. Ketika dibawakan Quran tak percaya. Bagi mereka ini semua sudah lapuk. Sudah ketinggalan zaman. Ini fakta 1500 tahun dulu. Ini tidak relevan untuk dunia moden sekarang ni. Quran bukan lagi undang-undang yang wajar diketengahkan dalam arus perdana. Sama je perangainya. Cuma ketika Allah kata, ingat tak, kenanglah ketika kamu berkata.
Seolah-olah Allah bagi tahu pada kita bahawa kita pernah mengungkapkan kalimah-kalimah yang sejenis semacam ini. Selagi tak nampak bukti depan mata, selagi itu tak nak percaya. Lalu kerana tahap kemelampauan sudah mencapai satu tahap yang membimbangkan, lalu Allah segera menimpakan azab buat mereka. Fa'akhadatkumus sa'iqah. Disebabkan mereka, permintaan mereka tu, mereka dikenakan azab tempikan dari Jibril. Sa'iqah, jeritan. Maka mereka terus mati serta-merta di situ juga. Punya kuatlah jeritan itu sehingga dapat mematikan manusia on the dot, on the spot. Fa'akhadatkumus sa'iqah. Mereka mati serta-merta. Wa antum tanzurun. Sedangkan kamu melihat kematian mereka. Mereka sendiri lihat kawan-kawan mereka mati seorang demi seorang. Seorang demi seorang. Katalah setiap pemimpin berapa? 72 orang. Pemimpin Bani Israel 72 orang, setiap seorang mati satu demi satu kerana dengar jeritan dan pekikan dari Jibril. Dan itu bermaksud mereka sendiri boleh nampak azab yang dikenakan, yang datang pada mereka. Wa antum tanzurun. Dan selepas mereka dimatikan, Nabi Musa bimbang kalau nanti baginda dituduh oleh kaum dia menyebabkan kematian ketua-ketua tu. Dan sedangkan yang mematikan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Well, mulut manusia mana boleh tutup? Mulut tempayan bolehlah tutup. So bimbang baginda dituduh telah membunuh Bani Israel tu. Maka Nabi Musa merayu kepada Allah. Kalau yang wakil itu dimatikan, apa yang baginda nak bagi tahu pada umat yang lain? Padahal 70 orang itu adalah wakil yang dipilih dan dikira yang paling bagus. Yang lebih cerdik berbanding yang lain. Kuatir baginda dituduh membunuh golongan yang pandai supaya yang tinggal itu yang bodoh-bodoh je, senang diperkuda, senang dikawal. Maka baginda berdoa pada Allah, moga mereka dihidupkan kembali. Itu latar belakang kisahnya ni. Summa ba'athnakum, kemudian Allah bangkitkan mereka. Ini antara manusia yang pernah mati 2 kali, tuan-puan. Kaum ni antara manusia yang begitu rare, spesies yang rare, mati 2 kali. Kemudian kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati. Lepas dia mati tadi Allah hidupkan balik, bangkitkan. Min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Moga kamu bersyukur. Dan kerana pemilihan perkataan ini sangat general, summa ba'athnakum min ba'di mautikum itu sangat general, maka banyak cubaan untuk menafsirkan ayat ini dengan pandangan-pandangan yang berbeza. Ada ulama yang susah nak terima orang yang dah mati boleh hidup semula. Maka ada pendapat yang kata, oh sebenarnya mereka ni bukan mati, tetapi dengar jeritan tu pengsan sahaja. Ada ulama yang tak terima diorang mati, mungkin pengsan kot. Sebab Allah sebut ba'athnakum. So yang seeloknya kita terima sahaja bahawa Allah telah mematikan mereka dan Allah telah menghidupkan mereka kembali. Dan memang Allah mampu untuk buat. Sebab tu kita tak perlu sangsi dengan kalimah-kalimah yang Allah pilih. So Allah hidupkan mereka semula dan mereka semua bertaubat selepas itu. Tak akan dah mati macam tu tak nak bertaubat kan? Kau dah mati kot sekali.
Tuan-puan dah tengok cerita Puss in the Boots yang terbaru. Kucing tu dah tinggal 1 nyawa. Dia ada 9 nyawa kan kucing ni. So rupanya dia punya lost count berapa banyak kali dia mati. Sampai dia lupa itu nyawa dia yang terakhir. Takkan tak bertaubat? Bertaubatlah. Dari itu nyawa terakhir. Ini dah dimatikan. Dan kematian itu pemutus kepada nikmat. Mereka dah lalu azab mati tu. Takkan tak bertaubat? So maka selepas kejadian itu mereka bertaubat. Mereka bertaubat. Dan bila mereka pulang, mereka ceritakan kisah tersebut kepada kaum-kaum yang tak ikut. Pun begitu. Ada yang masih tak terima. Sehingga kaum dia ni yang kurang cerdik ni, tadi yang dipilih cerdik-cerdik semua. Yang cerdik pun melampau macam tu, bayangkan yang tak cerdik, yang tinggal. So yang tinggal ni sampai tuduh wakil-wakil tu semua berpakat dengan Nabi Musa untuk menipu mereka. Mereka tuduh Nabi Musa bagi rasuah kepada 70 orang wakil tu. Sampai macam tu tuan-puan. Sampai macam tu. Dan kerana tindakan kaum yang degil ini, Allah angkat gunung Tursina tu atas kepala mereka. Tujuannya untuk takutkan mereka dan paksa mereka buat aku janji untuk taat perintah Allah dan Rasul. Allah suruh mereka buat keputusan. Nak terima atau tak? Kalau tak terima, gunung tu jatuh. Dan ini disebut dalam surah yang lain. Selepas itu baru mereka berjanji untuk taat. Dan barulah Allah alih gunung itu. Dan letak tempat lain. Dan in the meantime, kita, negara-negara yang tak tahu baca Quran, yang baca Quran tak faham, yang tak tahu sejarah Bani Israel, masih ada hati nak berunding, buat gencatan senjata, berunding perdamaian dengan Yahudi Zionis. Dengan Tuhan pun dia buat main. Dengan Nabi Musa dia boleh tuduh bukan-bukan. Sekat kita nak buat perjanjian damai. Dia senyum je. Tu level bangsa ni. Allah nak kita belajar dan kenal. Supaya kita firm dan tegas berhadapan dengan bangsa yang macam ni. La'allakum tashkurun. Moga-moga kamu bersyukur. Kenapa Allah kata, semoga kamu bersyukur, sedangkan mereka dimatikan kerana mereka tidak taat. Kenapa Allah guna kata syukur? Sebab orang yang syukur, dia taat pada perintah Allah. Kan? Syukur patutnya taat perintah Allah. Ini dah dia tak taat, dimatikan, dihidupkan. Moga kamu bersyukur. What? Why? Sebab tu kita kena faham, syukur tu bukan hanya menyebut Alhamdulillah. Tetapi ia perlu diikuti dengan perbuatan, ketaatan pada Allah. Maka yang Allah suruh kita buat, kita buat. Apa yang Allah tak suruh, jangan buat. Tinggalkan. So, favor dari Allah adalah Allah hidupkan semula 70 orang itu. Selepas mereka dimatikan, tujuan dihidupkan supaya mereka dapat buat apa yang Allah suruh.
dapat bersyukur. Bersyukur kerana mereka dapat bertaubat selepas dihidupkan dan tidak terus mati sampai bila-bila, sampai ke neraka. Maka kita yang sedang baca Quran dan sedang lalui proses tadabbur ni, kita baru ambil tahu tentang kisah puak-puak Yahudi ni. Dan semua kisah itu tidak diceritakan oleh Yahudi di Madinah. Yahudi Madinah tak cerita pada Nabi. Ini rahsia mereka. Ini sisi gelap mereka dalam lipatan sejarah bangsa mereka. Yang timbulkan kisah ini semula siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana Yahudi mau cerita benda ni? Sedangkan diorang tahu. Diorang tahu kebejatan, keterukan mereka. Tak, dia takkan cerita. Siapa nak buka pekung di dada sendiri? Kan? Takkan saya nak cerita keburukan isteri saya pada orang lain. Keburukan saya sendiri pada orang lain. Tak. Allah turunkan dalam Quran dan dibaca oleh semua bangsa. Oh, gitu. Sebaik tak berkawan dengan Yahudi. Yahudi sekarang tahu. Tahu. Diorang tahu. Dan diorang sangat tahu. So next, kita pergi ke nikmat yang ke... nikmat ke berapa dah ni? Taklah lupalah Ustaz. Nikmat yang ke-7. Nikmat yang ke-7. So, dalam peristiwa yang berlainan, dalam babak yang berlainan, bila mereka dah terima Taurat, Nabi Musa kata, buat, amalkan Taurat ni. Kita kena balik semula ke tanah yang dijanjikan. Tempat asal mereka di Palestin. Kan? So, bila dapat tanah yang dijanjikan, kena balik semula ke Palestin. So, kita bolehlah amalkan Taurat. Sana nanti kita dah balik rumah, kita buatlah apa yang disyariatkan seperti dalam Taurat. Cuma problemnya ialah tanah yang dijanjikan buat mereka itu sedang dijajah oleh puak lain. Sedang dijajah oleh bangsa lain. Dan bangsa itu ganas. Angkuh dan ganas. Nama bangsa tu Amalikah. Amalikah. So untuk dapatkan tanah di Palestin, mereka kena berperang dulu. Dah kalahkan, barulah Bani Israel dapat duduk di Palestin. Lalu bila dengar dia kena perang, siapa yang nak berperang? Siapa yang nak berperang? Tuan-puan pernah baca tak surah Taubah? Surah Taubah itu adalah gerak kerja untuk berperang. Surah Muhammad, apa yang perlu dibuat sebelum perang. Dan sama macam kita, kalau kita dihadap berperang, fikir 2 kali juga nak ikut ke tak. Banyak yang kita akan fikirkan, yang akan kita timbangkan. Tapi luckily Allah hidupkan kita dalam kalangan umat yang terkemudian, tidak terlibat dalam arahan perang secara langsung. Suruh perang, siapa nak perang? Tapi kerana ia arahan Allah. So bila dengar perang, diorang tak nak. So puak Amalikah ni memang kuat, besar, ganas. Antara pemimpin Amalikah ni digelar pemimpin dia sebagai Jalut.
giant, besar, tinggi, gagah. Maka mereka takut. Lalu Nabi Musa kata, berperang itu syarat je. Perang tu syarat je. Sebab Allah sudah janjikan kemenangan. Macam mana tu? Perang tu syarat je. Sebab Allah dah janjikan kemenangan. Contohnya macam ni tuan-puan. Kalau tuan-puan saya jemput datang ke rumah saya janji nak bagi makan rendang pucuk ubi. Rendang pucuk ubi. Tapi sebelum makan, saya janji nak bagi makan. Tapi sebelum makan, syaratnya kena ambil uduk. Ambil uduk macam susah sangat. Tayamum. Saya tak tahu loh Ustaz, buat je. Yang penting memang makanan tu dah terhidang. Kau buat betul ke tak betul ke, kau dapat makan. Nah, macam tu. Bila Allah suruh, buat je. Sedaya mungkin. Sebab arahan dari Allah tidak pernah, ganjarannya tidak pernah mengecewakan. Arahan dari Allah suruh kita perang, kita gadaikan nyawa, kita mati. Realitinya kita hidup sampai bila-bila. Sebab mati syahid. Mati syahid dah tentu lepas daripada azab kubur. Mati syahid dah tentu boleh masuk syurga tanpa hisap. So, satu arahan Allah, kita buat pelbagai bentuk nikmat, kita boleh dapat. Dan sekarang Allah bagi tahu pada Bani Israel, perang. Allah janjikan kemenangan. Allah hanya suruh perang saja dan Allah akan halau puak-puak yang besar tu. Dan Allah akan bantu mereka sampai menang dengan mudah. Daripada ramai-ramai tadi tu, puluh-puluh ribu tu, yang hanya ikut arahan Nabi Musa 2 orang je. Yang ikut arahan Nabi Musa 2 orang sahaja. Salah seorangnya namanya Yusha bin Nun yang nanti diangkat jadi Nabi, pengganti Nabi Musa. Yang selain dari 2 orang itu, yang seorang lagi tak disebut nama. Ulama tafsir tak tahu siapa nama. So, yang selain daripada tu, mereka suruh Nabi Musa dan Allah pergi perang. Sementara tu, mereka duduk di luar, tunggu. Dah menang, baru panggil masuk. Dia boleh kata dengan Nabi Musa, "Hey Musa, anta wa rabbuka faqatila, kau dan Tuhanmu pergilah berperang. Kami tunggu dekat sini. Menek-menek, duduk sini. Dah menang nanti, panggil masuk." Wah, senangnya kerja. Tu level Bani Israel. Sedangkan arahan berperang ni, jauh lagi diorang nak sampai Palestin ni. Sedang mereka on the way nak ke situ, diorang sudah decide. Musa, kau dengan Tuhan kau je lah perang. Kami tunggulah kat luar. Dia boleh cakap macam tu. Dan kerana kalimah itu, kerana perkataan tu, Allah putuskan untuk menyesatkan mereka. Allah sesatkan mereka di atas padang pasir 40 tahun. Allah sesatkan mereka di atas padang pasir 40 tahun. Nama padang pasir tu Padang Teh. Dan dalam 40 tahun itulah Nabi Musa wafat bersama dengan mereka-mereka yang telah berkurang ajar ni. 40 tahun satu generasi. Satu generasi.
Dan generasi seterusnya ni yang boleh keluar dari kesesatan di padang tu. Anak cucu mereka. Yang mereka kata, kau dan Tuhan kau je lah pergi perang. Itu semua sesat dan mati. Dan mati. Tuan-puan, kita lihat mereka punya, tak tahu apa perkataan yang sesuai nak gambarkan perangai-perangai yang macam ni. Yang kita benci ialah perangai. Tapi kalau kita tengok masyarakat kita, ada tak yang berperangai macam ni? Tak tahu malu, tak segan silu, suka langgar janji, tak boleh dipercayai, buat pula berkali-kali, banyak. Banyak, ada. Perangai penting diri, banyak. So, kita sebenarnya, masyarakat kita, Muslim, sudah mula menjejaki perangai-perangai Yahudi ni ikut satu persatu. Selangkah demi selangkah. So, dengan sebab itu, Allah datangkan surah-surah seperti Baqarah. Supaya kita yang baca Quran, tengok, oh ini perangai yang ini ni, macam ni perangainya. Kita boleh lihat balik diri kita. Aku pun tak ada beza rupanya. So ini sebenarnya cerminan. Mereka ni orang beriman dulu. So kita sedang baca perangai orang beriman. Orang beriman di satu tempat yang lain. Dan kita sedang baca perangai mereka. Moga-moga kita tidak seperti mereka. Dan mohon Allah pelihara kita dan anak cucu keturunan kita daripada perangai-perangai yang tak elok macam ni. Baca supaya kita dapat belajar. Begitu. So apa lagi yang mereka buat? Dan anak cucu mereka ni yang telah pergi berperang dengan Palestin. Dan dapat menawan kota Palestin di bawah pimpinan Nabi Yusuf. Berapa luas padang tempat mereka sesat tu? Lebih kurang 32 batu persegi je. 32 batu persegi, kecil je. Tapi mereka disesatkan oleh Allah hingga tidak jumpa jalan keluar. Sampai tak jumpa jalan keluar. Berapa tahun? 40 tahun. Cuba Google Padang Teh. Padan pula. Padang Teh. Tak tahu dekat mana Padang Teh tu, tapi pernah dipetakan. Adalah sekitar sini dekat dengan Bukit Tursina. Padang Teh. Sini kot. Oh ni. Menurut Bible di sini. Bukan, ini dah sampai Palestin. Diorang kat sini, Padang Teh. Sebelum sampai itu lagi. 32 batu persegi je luasnya. Tu, sampai macam tu. Lalu selama sesat punyalah mereka ni menjadi pilihan suatu itu
Allah masih kurniakan nikmat tak berbelah bagi buat mereka. Kita kalau sesat dekat padang, yang kita risaukan ialah makan minum. Plus, ini padang pasir, bukan padang sekolah, padang pasir. Tentu tak ada makan minum. Tapi Allah bantu mereka, tak perlu susah-susah cari makan. Untuk dapatkan bekalan air, Nabi Musa disuruh ketuk batu dan keluar air untuk minum. Ketuk batu keluar air. Tak payah order daripada Syabas. Tak payah tunggu paip. Tak, ketuk batu keluar air. Dan untuk makan, Allah turunkan dari langit. Makanan berupa sejenis burung dan manisan. Manna wassalwa. Manna tu jenis burung, macam burung merpati macam tu. Dan salwa. Salwa ni manisan. Bila dah sesat dekat situ, mana boleh pergi mana-mana. So Allah bagi mereka makanan, pakaian dan sebagainya. Kan sama juga kalau kita, konsepnya kalau kita memenjarakan banduan orang bersalah di penjara, diorang tak boleh pergi mana-mana. Diorang boleh cari makan sendiri? Tak. Maka kerajaanlah yang kena beri makanan. Dan mereka dapat saksikan secara langsung makanan turun dari langit. Air keluar dari celah batu. Bukan keluar dari celah batu. Air tu memancut dari batu. Pancut. Burst out. Memancut. Itu waktu di awal. Nanti towards the end, air tu mengalir je. Air tu mengalir. Nah, perkataan yang Allah guna tu, fambajasat dengan, apa lagi satu perkataan. Nanti kalau jumpa, kita lihat perbezaan dua perkataan tu. Satu maksudnya memancut, satu lagi mengalir. So ini bentuk mukjizat yang ditunjukkan, keajaiban yang ditunjukkan, diberi kepada mereka. Allah tunjuk yang Allah boleh buat apa sahaja asalkan mereka ikut syariat dari Allah. So sama juga kita, kalau kita ikut apa yang Allah turunkan, syariat dari Quran, Allah boleh buat apa sahaja. Kalau kita patuh perintah Allah setakat makan dan minum, kita tak kerja pun boleh dapat. Boleh. Yang penting patuh perintah Allah. Bersyukur, patuh perintah Allah. Boleh dapat. Allah akan lengkapkan, cukupkan keperluan kita. Boleh dapat. Tapi kita pula fikir terbalik. Macam mana aku nak dapat rezeki kalau aku tak kerja? Kerja pula aku kena kerja dekat tempat ni, kena hidang-hidang arak semua ni. Kan nanti aku nak makan apa? Dia sanggup untuk tak patuh perintah Allah semata-mata nak makan. Sedangkan kalau dia patuh perintah Allah, dia akan dapat makan juga. Tapi sebab tak percaya, tak yakin dengan Allah, tak percaya, tak yakin. So bila tak percaya, dia akan ragu-ragu. Maka dia rasakan kerja itu sahaja yang menjamin dia boleh dapat duit untuk bagi anak bini dia makan. Sebab tu ada orang yang terperangkap dengan kerja-kerja yang tidak bermoral. Jual forex, melacur, kerja dekat syarikat berkaitan arak, kerja yang tak dapat nak tutup aurat sempurna.
Allah boleh bagi. Allah boleh bagi. Asal kita ikut syariat. Makanan turun dari langit. Dan banyak cerita tu dalam Quran. Kepatuhan, ketaatan. Dan bukan hanya itu. Bila kita berjalan dekat padang pasir, bila berjalan di padang pasir, apa kesukaran paling utama? Apa kesukaran paling utama? Kesukaran paling utama ialah panas. Direct sunlight. Tak ada tempat berteduh. Kan? Dan Allah kata, وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامِ. Kami teduhkan atas kamu dengan awan. Pada siang hari, awan akan meneduhkan mereka dari terik panas matahari. Sedangkan mereka sedang disesatkan atas padang pasir. Allah datangkan awan teduh atas mereka. Al-Ghamam maksudnya jenis awan yang menggembirakan hati. Sebagai peneduh, ia adalah bentuk awan nipis yang berwarna putih. Mereka di padang pasir waktu tu tentu tak ada sebarang perlindungan. Melainkan awan tersebut. Dan awan ini akan ikut berjalan. Kemana mereka berjalan ikut, awan tu ikut. Siang hari berjalan 20 batu, mana tahu boleh keluar daripada situ. Kan 32 batu persegi. So, siang hari diorang jalan. Berapa? 20 batu. Lepas tu menginap malam, makan. Esok jalan lagi arah lain. Pusing. 40 tahun. 40 tahun. Kalau kita lahir dekat situ, umur 40 baru keluar. Kawasan kecil je, tapi mereka disesatkan. Dan oleh kerana berjalan dalam panas terik matahari, mereka diberikan tempat teduh, diberikan awan untuk berteduh. Uish. Dahsyatlah. Tu, diorang tak kerja. Ikut Nabi dia berjalan je. 40 tahun. Tak payah fikir pasal bil. Makan, minum, tanggung. Berak cangkung. Jangan tak cebok. 40 tahun. Bukan sehari, bukan 2 hari. Dan selama itu mereka dapat naungan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu level layanan Allah bagi pada orang beriman. Walaupun satu sudut mereka disesatkan kerana keceluparan mulut mereka, tapi mereka tetap beriman. Mereka tetap beriman. Mereka beriman, cuma perangai mereka itu lebih-lebih. Mereka percaya pada Allah dan pada Nabi Musa. Tetap ikut. Buktinya, ke mana Nabi Musa pergi, diorang ikut. Dia tak buat golongan kedua, puak kedua, tak pecah parti. Aku tak nak ikut lah kau Nabi Musa. Pandai-pandai korang lah. Kerana engkau lah ni kami sesat. Kami nak bawa haluan masing-masing. Tak, tetap ikut. Walaupun mulut dia kata tak, kami tak beriman, kami tak percaya kata engkau ni. Mesti Tuhan beranggap yang lain ni. Dia tetap ikut. Tak ada berhaluan kiri. Tak ada pecah parti daripada UMNO pergi PKR pergi itu ini. Tak ada pecah. Kita lebih teruk. Nabi suruh bersatu, tak nak bersatu. Konon-konon macam kita paling pandai memerintah. Luckily, kita pun, umat akhir zaman ni, Allah akhirkan saja. Allah tangguh azab. Kalau tak lebih kurang sama je apa yang kita dapat.
Kalau perangai macam Bani Israel. Kan? So, kalaulah kita tak dapat sesuatu daripada kisah macam ni, why Allah bother untuk bantu kita beri nikmat macam-macam? Kenapa Allah mesti kisah? Kan? Wa anzalna alaikumul manna was salwa, dan kami turunkan atas kamu manna dan salwa. Burung pula tu, daging burung. Oh, bukan ayam. Burung. Manna dan salwa. Dan kalimah manna, dia bukan sahaja burung tu. Tapi dia manna ni dia banyak maksud. Yang penting dia makanan. Dia merangkumi beberapa jenis makanan, halia, ada cendawan, ada roti. So basically sepanjang 40 tahun mereka tak perlu berusaha untuk cari makanan. Mereka boleh ambil saja ranting-ranting kayu waktu pagi untuk congkel gigi. So mana makanan dalam bentuk karbo, roti, karbo. Dan burung tu protein. Salwa pula burung. So bila dah sampai ke bumi, makanan dah turun, dah siap masak. Tak perlu masak, dah siap masak. So mereka tak perlu bersusah payah untuk cari makanan. Tengah padang pasir, nak makan apa? Satu set penuh nutrisi. Satu set penuh nutrisi. Ui, senang ni hidup. 40 tahun kot. 40 tahun. Namun, makanan-makanan itu ada syarat. So, begini tuan-puan. Undang-undang Allah ni, secara generalnya Allah beri satu peraturan dan kita kena ikut. Satu peraturan, kita kena ikut. Namun, kalau kita gagal dan culas untuk ikut, Allah beri undang-undang kedua diperketatkan sedikit. Beri undang-undang kedua dan Allah akan ketatkan sedikit. Masih gagal nak ikut, Allah beri undang-undang ketiga, diketatkan lagi. Nanti semua ini Allah berikan metafora melalui cerita Baqarah. Dapat arahan lembu betina. Lembu macam mana? Kan ganda-ganda. Lembu macam mana? Oh, lembu tu kena begini dan begini. Tak faham lah. Makin lama makin ketat. Makin lama makin ketat. So at the first place, bila dapat saja arahan solat, solat je. Jangan dakwa-dakwi, solat je. Jangan, tak faham lah macam nak buat. Susah lah, jangan banyak soal. Terus buat, jika tak, kau terima akibat dia. Mula-mula kan suruh perang, tak nak lah kau je lah. Terus sesat dekat padang. Maka dekat padang, dapat makanan. Oh, kita rasa, dapat makanan kot, best ni hidup. No, dapat makanan tu ada syarat-syarat dia. Diperketatkan, ya, senang untuk bagi makanan, tapi dia ada syarat, diperketatkan. Syarat dapat makanan dari langit, jangan simpan untuk esok. Jangan simpan untuk esok. Itu je syaratnya. Sebab esok Allah akan turunkan yang lain. Esok akan dapat lagi makanan lain. Allah janji esok akan dapat. Allah nak ajar mereka bergantung percaya pada rezeki dari Allah. Apa beza apa yang Allah buat pada mereka dengan janji Allah pada kita? Rezeki sudah ditetapkan bukan?
Allah nak kita percaya. Rezeki itu Allah bagi. Allah nak kita percaya itu je. Sama macam Bani Israel. Kebergantungan hanya pada Allah. Problemnya, mereka dan kita tak percaya. Lalu mereka simpan juga sebab tak percaya. Rezeki dari Allah. Mereka takut kalau esok tak dapat makanan. Kesannya daging yang mereka simpan itu membusuk. Selepas kejadian itu, kita terpaksa invent, cipta, peti ais. Sebab semua daging manusia tak boleh simpan lama. Ia bakal menjadi busuk. Ha. Itu menurut pendapat ulama tafsir. Ibnu Katsir. Itu punca daging jadi busuk. Sebab diorang simpan. Tak percaya. Dah ikut Nabi. Tak percaya. Tak tahulah. Tak tahu perangai apa ni. Begitulah. Ada jenis manusia macam tu. Sebelum kesalahan yang dilakukan oleh Bani Israel ini, daging memang akan tahan lama. Tidak membusuk. Kita pun terkesan dengan kesalahan yang dilakukan Bani Israel ni. Ada disebut oleh Nabi SAW. Kalau bukan kerana Bani Israel, nescaya makanan dan daging kita tidak akan membusuk. Dan seandainya bukan kerana Hawa, isteri Nabi Adam, nescaya wanita tidak akan mengkhianati suaminya selama-lamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cuma tujuan hadis tu bukan nak menyalahkan. Tapi nak ingatkan kita. Setiap tindakan kita ada consequences. Ada impak, ada risiko. Kalau bukan kerana kita tidak bertindak melulu, dia bukan beri kesan pada kita je, pada anak cucu keturunan kita. Nabi suruh kita ingat begitu. Bukan salahkan Hawa. Ini pasal Hawa lah ni. Kalau tak, aku tak khianat pada suami aku. No, bukan begitu. Tak. Nabi suruh kita sebelum bertindak, timbang-timbangkan. Fikir-fikirkan. Dan untuk minuman mereka dapat selain daripada air dari batu, mereka dapat dari air hujan. Ialah bayangkan 40 tahun, anak-anak mereka lahir siap dengan pakaian dan pakaian itu membesar sekali sama dengan badan mereka yang membesar. Sama macam tu Allah mudahkan kehidupan mereka. Lahir-lahir siap dengan pakaian. Dan ada tafsir lain yang mengatakan bahawa manna itu ialah gandum dan salwa adalah sejenis burung yang jinak yang senang ditangkap. So Allah telah berikan dua sumber makanan yang penting pada mereka. Karbohidrat dan protein. Kulu min tayyibat. Makanlah dari makanan yang baik. Dan Allah ingatkan bahawa Allah telah beri pada mereka pilihan makanan yang baik. Maka makanlah makanan yang baik itu. Allah juga ingatkan pada kita. Allah dah beri rezeki yang baik dan halal. Maka makanlah yang baik dan halal tu. Tak perlu nak cari konon-konon hipster, itu dan ini, soju tak soju. Janganlah cari makan dan rezeki yang haram. Dan pengajaran buat kita, apa saja yang Allah beri, itu yang paling baik. Dan dari sudut pemakanan, makanan yang halal itu adalah makanan yang baik. Suatu itu menjadi halal dan haram jika Allah yang tentukan ia halal dan haram. Penentuan halal atau haram datang dari Allah. Bukan pandai-pandai kita nak buat. Tak. Kulu washrabu mimma razaqnakum. Yang telah kami rezekikan pada kamu.
Kalau Allah suruh kita makan makanan yang halal, tapi kita tak makan sebab kita kata pantang, bukankah itu kita mengharamkan apa yang Allah halalkan? Aku tak boleh ni, aku pantang ni. Makan je, Allah dah halalkan. Kecuali atas sebab kesihatan. Dah kalau doktor larang, kau makan, kau mati. Dia allergic pada peanut, allergic pada itu, pada ini. Janganlah. Makan itu membahayakan. Tapi ni dia pandai-pandai. Aku tak boleh ni, aku pantang. Pantang nampak. Aku tak boleh, tak boleh. Janganlah macam tu, sikit-sikit pantang, sikit-sikit pantang. Kan macam Doktor Amalina tu. Yang dia kata, orang Melayu dia bila bersalin, dia ada pantang makan. Makan tu tak boleh, makan ni tak boleh, kata makan tu angin, makan ni. Sedangkan petua-petua itu tidaklah terpakai kepada semua orang. Dia kata makan tu berangin, makan ni berangin. Walhal ibu yang baru bersalin, dia perlu kembalikan tenaga dia dari pemakanan. Tapi kita kata, pantang lah, pantang. Tak boleh lah, tak boleh. Kan orang pantang bersalin, tak boleh makan ayam. Padahal kalau dalam masyarakat Cina, mereka disuruh untuk makan ayam seekor sehari selepas bersalin. Tujuannya untuk beri kekuatan pada tubuh. So, amalan berpantang ni kita kena tengok balik. Kena tengok balik. Kuatir kita mengharamkan benda yang Allah telah halalkan. Sama seperti kita mengambil alih kerja Tuhan. Gitu. Jeng jeng jeng. So, wama zalamnahum walakin kanu wama zalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Dan tidaklah mereka menzalimi kami. Allah tidak terkesan dengan kesalahan-kesalahan yang mereka buat. Allah tidak memerlukan ketaatan manusia. Allah tak perlu ketaatan kita. Tidak berkurang pun darjat Allah kalau kita tak sembah dia. Malah Allah tidak terkesan kalau seluruh makhluk tidak menyembah Allah. Tidak. Sebaliknya yang memerlukan Allah kita. Yang perlu reda Allah tu kita. So untuk dapat reda Allah, ikutlah arahan dia. Kalau kita tak ikut arahan dia, Allah tidak mengapa-ngapa. Macam cikgu dalam kelas, kan anak murid 100 orang, cikgu bagi arahan, okey kelas, sila buka muka surat 2 hingga 8, anda sila tolong buat kerja rumah ni dapat 20 markah. 70% daripada kelas tu, 100 orang, 70 orang angkat tangan, cikgu tak mau. Asyik-asyik kerja rumah, asyik-asyik kerja rumah. Cikgu dia tinggal garu. Well, kalau tak nak buat, okeylah, tak dapat 20 markah. Cikgu tetap dapat gaji. Padahal, kan? Yang perlu berjaya ni korang, cikgu dah ada kerja, dah anak bini. Cikgu tak datang pun tak ngapa. Tak nak buat, okey. Lantak koma lah. Anak murid dia dapat jawab, ada meningkat martabat cikgu. Tak, sama je. Gaji tetap macam tu. Padahal Allah tidak terkesan dengan apa yang kita buat. Kita taat ke, kita tak taat ke, tak. Allah tetap agung. Allah tetap berkuasa. Allah tetap Ar-Rahman. Kitalah yang rugi tak mengambil kesempatan berdasarkan nama-nama Allah yang indah tu untuk kegunaan kita. Wa ma zalamuna.
Mereka tidak menzalimi Allah, walakin kanu anfusahum yadhlimun. Tapi mereka zalimi ialah diri mereka sendiri. Allah dah suruh tak nak buat. Bukankah itu perangai orang yang zalim? Gitu. So next, selepas makan, kita tengok apa lagi arahan dari Allah seterusnya buat mereka. Satu persatu Allah reveal daripada ayat 40 sampai ayat 141 dan kita baru sampai ayat 57. Relax, perjalanan masih jauh. Masih banyak yang kita boleh belajar dari Bani Israel. Dan kita berharap agar kita bertindak mengikut apa yang Allah nak, dan kita minta lindung pada Allah dari perangai-perangai yang macam ni. Satu sudut kita melihat mereka buat perangai. Tapi ada dimensi yang lain kita perlu lihat. Syaitan-syaitan yang bertanggungjawab yang membisik dalam hati mereka sehingga berani buat macam tu. Dan apa possibility yang sedang menghasut kita hari-hari bukan syaitan yang sama? Kita tahu ke, nampak ke? Tak tahu. Boleh jadi syaitan yang sama sedang menghasut kita berperangai macam Bani Israel. Sebab tu sama. Perangainya sama. Modus operandinya sama. Datang daripada idea syaitan yang sama. Dan akhirnya bila kita sesat, bila kita engkar, bila kita kufur, syaitan lepas tangan. Aku ajak je korang ikut. Aku takut Allah. Itu dalam surah Hajj. Jeng jeng jeng. So 9:27, minta maaf tadi masuk lambat dan kita akhiri dengan lambat sikit. So to be continued, lepas daripada ini mereka masuk satu perkampungan, selepas daripada sesat tu, masuk dari satu perkampungan dan apa yang mereka buat. Barakallahu li wa lakum. Macam mana nak bezakan bisikan syaitan dan kehendak nafsu? Entah, tak tahu. Tapi selalunya bisikan syaitan ni dia bagi suggestion. Dia bagi cadangan. Macam ni kot. Macam ni kot. Bisikan nafsu ni, kehendak nafsu ni dia macam budak-budak. Naklah. Contoh macam nak gelang emas baru. Aku nak pergi Habib lah. Mula-mula terdetik nak pergi Habib. Nak pergi Habib lah. Nak pergi. Selagi tak pergi, selagi tu resah. Itu nafsu. Itu kehendak. Nak lagi. Macam makan nak suap lagi. Sedap betul. Suap lagi. Suap lagi. Sampailah. Itu nafsu. Tapi syaitan ni dia bagi suggestion. Nampak suami kita WhatsApp, tengok phone, senyum-senyum seorang. Jangan-jangan ada awet lain. Itu bisikan syaitan. Itu syaitan tu. Tak boleh tengok senang sikit, senyum-senyum seorang-seorang. Lain macam tu, lain macam. So kalau nafsu ni dia ada kehendak yang susah kita nak kekang, macam kuda liar. Tapi kalau bisikan syaitan dia bagi suggestion. Macam tu kot. Macam ni kot. Macam tu. Malah waktu kita buat pertimbangan. Ini ke ini ya? Ini ke ini ya? Alang-alang ini je lah. Ni. Dekat situ dia datang. So wallahu alam, kita pun tak pernah nampak syaitan tu. Tapi rasa tu kita rasa. Dan moga-moga Allah pelihara kita daripada pengaruh syaitan atas kita. Barakallahu li wa lakum. Kembali kepada moderator. Alhamdulillah, amin Allahumma ya amin. Jazakallah khairan kasiran Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim yang menyampaikan syarah tadabbur surah Baqarah ayat 57. Mudah-mudahan bermanfaat, ibrah kepada kita, dan kita doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dijauhkan
dan juga dipelihara daripada mencontohi perangai-perangai sifat-sifat kaum Yahudi yang ingkar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita doakan mudah-mudahan kita mendapat redha Allah, hendaklah kita mengikut arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja yang Allah berikan tentulah yang terbaik untuk kita, insya-Allah. Jadi teruskan bersama dengan Al-Fadil Ustaz Nazri untuk mengetahui arahan-arahan Allah kepada Bani Israel dalam ayat-ayat seterusnya. Jadi jangan lupa bersama dengan Google Meet Gemar Nur Iman bersama dengan Al-Fadil Ustaz. Dan terima kasih kepada tim Gemar Nur Iman, terima kasih kepada para pencinta ilmu yang mengimarahkan majlis pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan kita. Dan sebagai penutup, dipersilakan sekali lagi Al-Fadil Ustaz untuk membaca doa, tasbih kafarah dan menutup kuliah duha kita dengan surah Al-As. Dipersilakan. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, wahai Tuhanku, kami hamba-Mu ya Allah. Kami berusaha untuk memahami kalam-Mu ya Allah. Bantulah kami untuk memahaminya dan agar kami diberi taufik untuk melaksanakannya. Ya Allah, wahai Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada hasutan dan bisikan syaitan, daripada berperangai keji dan tidak keruan. Ya Allah, wahai Tuhan kami, pinta kami agar kami dapat masuk dalam syurga-Mu dalam keadaan senang, tanpa hisab dan mudah melaluinya. Ya Allah, wahai Tuhan kami, dengarlah permohonan kami, ampunkanlah dosa kami, kedua orang tua kami, peliharalah mereka seperti mana mereka pelihara kami sewaktu kami masih kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minna wa minkum. Terima kasih semua.